Hai, Assalamualaikum. Jadi hari ini cikgu videokan penerangan tentang praktis pendiri 10.1B. Baik, cikgu harap kamu dah cuba jawab soalan-soalan ni. Kamu lihat soalan 1. Apakah faktor yang boleh mempengaruhi pelan kewangan jangka panjang? Okey, berbicara tentang pelan kewangan jangka panjang, kamu ingat lagi tempoh masa yang diambil berapa lama. Kemudian yang melibatkan jangka panjang, kosnya macam mana. Alright. Jadi ditanya apa faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa yang mempengaruhi? Berjaya ke? Mungkin tak berjaya ke? Apakah faktor-faktor dia? Jadi ingat lagi, kita ada beberapa faktor. Yang pertama sekali, cikgu dah bincang semalam. Okey, ni perkara ni kita bincang semalam. Mungkin faktor kesihatan individu tu. Okey. Kita jangka untuk 20 tahun, tiba-tiba dalam tempoh 20 tahun tu kita ada tak sihat, memerlukan kos rawatan yang tinggi. Tu mempengaruhi pelan kewangan kita. Okey, yang kedua mungkin kita ada inflasi. Okey, inflasi iaitu kenaikan harga barang yang tak terkawal lah. Okey, keseluruhannya purata. Dan yang ketiga mungkin ada perkara-perkara yang berubah, dasar-dasar kerajaan yang berubah. Ini antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelan kewangan jangka panjang. Okey, dasar-dasar kerajaan. Mungkin ada perubahan. Baik, soalan yang kedua. Maklumat di bawah berkaitan dengan aras perancangan kewangan Puan Tong. Okey, gaji bersih Puan Tong adalah RM6,000. Kamu perhatikan di situ, gaji bersih dia RM6,000. Bajet ada pinjaman rumah, ada ansuran kereta ni yang tetap lah. Kemudian ada melancong di situ. Ada sewa RM1,500, tambang, bil-bil utility, kemudian bayaran tol, ada RM100, perbelanjaan dapur, ada RM400 di situ. Pemberian kepada ibu bapa ada RM600, kemudian ada lagi simpanan ada RM100, kemudian ada insurans RM200. Jumlah perbelanjaan, siapa nama tadi? Puan Tong. Jumlah perbelanjaan Puan Tong adalah RM5,750. Gaji dia tadi RM6,000, ingat Okey, jadi ada baki pendapatan Puan Tong adalah RM250. Okey, jumlah pendapatan dia RM6,000. Kemudian perbelanjaan dia RM5,750 dan baki dia RM250 sahaja lagi. Apakah Puan Tong mengamalkan perbelanjaan secara berhemah? Okey, itu persoalan dia. Puan Tong ni berbelanja secara berhemah tak? Okay, apa pendapat kamu? Alright. Jadi, kalau kita lihat gajinya RM6,000, dia berbelanja sebanyak RM5,750 dan ada baki RM250 je. Jadi dia tak dapat membuat plan yang baik lah kalau kita perhati di situ. Kalau gajinya RM6,000, sepatutnya simpanan baki tu, okey, simpanan atau baki biarlah 10%. Okey, kalau baki 10% tu berapa banyak? Jadi kita kira kalau baki 10% adalah 10 daripada 100 darab RM6,000. Iaitu sebanyak RM600 lah paling kurang. Ini baru kita kata berhemah. Sekarang dia hanya ada RM250 untuk simpanan. Jadi dia kata dia tidak berhemah lah, tidak mengamalkan perbelanjaan secara berhemah kerana tengok baki dia sikit. Okey, perbelanjaan dia besar. Soalan B. Adakah Puan Tong boleh mencapai matlamat kewangan jangka panjang jika beliau ingin membeli harta tanah yang bernilai RM500,000 dalam jangka masa 6 tahun dengan corak perbelanjaan sedemikian? Baik, kalau kita nak membeli sesuatu harta tanah, rumah ke apa ke dengan harga RM500,000, sekurang-kurangnya kita kena bayar down payment. Okey, pendahuluan 10%. Okey, dia nak dalam tempoh 6 tahun. Tadi ingat baki dia ada RM250 satu bulan. Okey, kita kena kira. Cuba kita kira. Kalau 10%, okey, 10% daripada RM500,000, kamu kena kira lah berapa banyak. Okey, 10% daripada RM500,000 ini adalah RM50,000. Itu RM50,000 dia kena beri sebagai down payment kalau dia nak beli harta tanah lah, rumah ke apa ke.
Okey, sekarang kita lihat dengan baki RM250 dia boleh simpan tak RM500,000 dalam tempoh 6 tahun. Jadi kita perhatikan itu RM500,000 ini diperlukan dalam tempoh 6 tahun. Okey, cuba kita bahagikan. Sorry, RM50,000. 1, 2, 3, 4 kan? 4 kosong dia. Okey, RM50,000 kita bahagi dengan 6. Kita nak tengok 1 tahun diperlukan berapa sebagai simpanan. Okey, dia perlukan 8,333 lah anggaran dia. Okey, itu untuk 1 tahun. Kemudian kita kira pula untuk 1 bulan dia kena simpan berapa untuk dapat 8,333 tu. Okey, sekali lagi kita kira. Kita bagi pula 1 tahun ada 12 bulan kan? Okey, jadi dia perlukan simpanan 8,333 tadi bahagi 12. Okey, ni dapat berapa tadi? Kita dah tekan calculator. Alright, dia perlukan 694 anggaran lah. RM694 RM. Okey, baik. Itu dia perlu simpan 1 bulan. Sekarang dia cuma ada baki ni je. Maksudnya perbelanjaan dia tadi dengan baki 250 dia dah tak boleh buat. Tak boleh nak beli harta tanah ni lagi. Okey. Dia tak boleh mencapai matlamat. Soalan tanya, boleh dia mencapai matlamat kewangan tak? So tak boleh lah. Sebab perbelanjaan dia terlalu, kerana bakinya terlalu sedikit. RM250. Okey, cikgu harap cikgu dapat bantu kamu untuk soalan semalam. Jangan lupa lengkapkan latihan dan hantar kepada cikgu. Okey? Okey, bye.